Hamparan laut kebiruan adalah mahligai kehidupan bagi pelbagai spesies marin yang unik lagi menarik. Masing-masing bebas bergerak mencari makanan dan membiak tanpa ada sekatan dan halangan. Manakala di lantainya pula menjadi syurga makanan bagi akuatik marin bercengkerang. Kerana di dalam enapan dasar laut tersimpan makanan yang diburu oleh spesies maluska maupun krustasia yang mencari plankton terampai di kawasan habitat mereka. Antaranya udang karang, sejenis hidupan marin yang mempunyai nilai komersial yang tinggi dan sentiasa diburu oleh nelayan serata dunia. Meskipun udang karang hanya boleh ditemui pada kedalaman air antara 3 hingga 40 meter, tetapi mudah dikenali kerana mempunyai saiz tubuh memanjang, berkepala besar, memiliki sepasang penyepit yang sensitif kepada perubahan persekitaran dan juga berfungsi untuk menghidu makanan. Sebagai haiwan karnivor, udang karang memakan haiwan laut lain untuk hidup. Lazimnya aktif mencari makan pada waktu malam secara berlindung di kawasan batu karang. Uniknya, udang karang tidak memiliki tulang di bahagian dalam cengkerang, tetapi sering melakukan proses bersaling kulit apabila cengkerang lama tidak dapat lagi menampung saiz bentuk badannya. Meskipun mempunyai 5 pasang kaki untuk berjalan dan 5 pasang kaki untuk berenang, udang karang tetap bergerak dalam rentak yang perlahan. Pun begitu, induk betina boleh menghasilkan telur lebih daripada 400,000 setiap kali bertelur. Tetapi jumlah tersebut masih belum cukup memberi jaminan kelestarian hidup generasi udang karang pada masa akan datang. Refugior merupakan satu program pengurusan dan pemeliharaan sumber perikanan di negara ini. Dan program ini sebenarnya dilaksanakan melalui kerjasama badan antarabangsa. Buat masa ini 2 badan utama yang kita telah laksanakan kerjasama tersebut iaitu melalui United Nations Environment Program iaitu UNEP dan juga bersama dengan Global Environment Facilities. Penyertaan negara-negara di rantau ini bukan hanya Malaysia tetapi juga negara seperti Thailand dan juga Cambodia. Dan Malaysia merupakan di antara negara yang aktif melaksanakan program-program pemeliharaan sumber tersebut. Perairan Pahang Selatan dan Johor Timur adalah kawasan yang dikenal pasti sebagai tempat tumpuan udang karang membiak kerana perairan Johor mempunyai nilai plankton yang tinggi. Antara lubuk udang karang yang menjadi buruan nelayan adalah di kawasan sekitar Tanjung Leman, Tanjung Sedeli serta Sedeli Kecil. Biasanya nelayan akan turun menangkap udang karang bermula dari bulan Julai hingga September setiap tahun. Ini hasil hari ni. Lobster. Ini 3 kilo lebih. Campurlah, ada yang kecil, ada yang besar. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Tengok keadaan air. Kajian demi kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perikanan juga mendapati jumlah pendaratan udang karang semakin merosot saban tahun, meskipun mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran. Alhamdulillah, ni hari rezeki. Udang banyak. Mengikut harga pasaran, sekilogram udang karang boleh mencecah sehingga RM186 Malaysia. Pasaran sekarang ni ada okey lah, ada peningkatan sebab harga dia lebih daripada dulu. Kalau dulu udang banyak, harga dia kurang. Baru RM60, RM80 sekilo. Tapi sekarang ni kalau yang A tu standard dia 100 lebih lah, 120. Dalam kadar jumlah tangkapan yang rendah, harga yang ditawarkan mencapai berlipat kali ganda. Situasi yang tidak menentu ini mendorong peniaga atau peraih mengambil inisiatif dengan memelihara atau menyimpan stok hidupan laut tersebut daripada habitat liarnya. Bagi nelayan, jumlah pendaratan yang rendah adalah rezeki bagi mereka kerana peniaga menerima apa juga saiz udang karang yang dibawa untuk jualan. Kerana
Selain daripada menjual secara segar, udang karang juga turut dieksport dalam bentuk sejuk beku ke Jepun, Hong Kong, Singapura dan beberapa buah negara Eropah. Ekoran nilai komersial yang tinggi ini menjadi salah satu punca spesies udang karang ditangkap secara tidak mampan. Terdapat juga nelayan yang menangkap udang-udang kecil sehingga udang karang pupus tanpa disedari oleh nelayan sendiri. Dia tengok masa lah. Kalau macam masa ni sekarang ni musim bergalul sikit kan laut. Dia ada jugalah. Maksud dia duduk dalam batu kan udang ni. Apabila dia bergalul laut keluar kan. Dia keluar lah. Dia keluar pada karang tu, mana inilah kita tangkapan kita dapat. Kuala Sedili Johor adalah antara hub pengeluaran udang karang yang aktif di Malaysia. Di sini juga menjadi tempat Mahmud Awang mencari lubuk udang karang sebagai punca rezeki keluarga sejak dari dahulu lagi. Sudah menjadi kebiasaan, Mahmud lebih gemar bersendirian ketika memburu udang karang. Tempat pilihan Mahmud adalah di muara sungai atau di kawasan pantai berlumpur dan berbatu. Waktu air macam ni lah, air musim monsun baru dia keluar daripada rumah dia. Kalau tidak dia menyuruk dekat dalam kawasan rumah dia. Bahaya tu memang bahaya. Tapi dah cari makan dengan laut ni biasa dah. Kadang-kadang dapat seekor atau 2 ekor. Tapi harganya dapat harga lebih sikit lah. Dulu dengan sekarang berbeza. Dulu udang banyak, harga kurang. Tapi sekarang ni harga lebih, udang pun kurang. Nampak rezeki hari ni alhamdulillah. Udang. Macam saya ambil saiz yang besar lah. Saiz 200 gram, 100 gram saya ambil. Kalau yang baby tu banyakkan lepas balik lah. Ini jaring 5 inci ni. Biasa pakai 5 inci, 4 inci pakai boleh semua. Hanya jaring atau mata pukat bersaiz 4 hingga 5 inci sahaja dibenarkan untuk menangkap udang karang. Bagi Mahmud, dia lebih selesa menggunakan pukat. Walaupun ada nelayan yang menggunakan kaedah menahan bubu memerangkap udang karang. Cuma yang kurang menyenangkan Mahmud apabila dia terserempak dengan bot yang menggunakan pukat tunda melalui lubuk udang karang, dan apa yang digusarkan, aktiviti pukat tunda boleh menggugat kehidupan generasi udang karang untuk membesar dan juga nelayan kecil yang berpaut rezeki dengan udang karang. Mengikut kiraan nelayan tempatan, musim puncak bagi udang karang bertelur adalah sekitar bulan Ogos. Kerana secara tradisinya, sepanjang bulan tersebut sudah terbukti nelayan tempatan mampu meraih tangkapan secara berlebihan. Refugia ini sebenarnya adalah merupakan satu konsep itu untuk memelihara sumber perikanan yang mana ianya merupakan kawasan yang dikhaskan bagi tujuan pembiakan. Buat masa ini, spesies-spesies seperti udang karang merupakan satu spesies yang telah dikenal pasti yang perlu kita pelihara dan kita urus. Sebab itu kawasan-kawasan ini sebenarnya dilarang daripada sebarang aktiviti-aktiviti penangkapan dan bagi membolehkan spesies tersebut terus membiak. Dari sudut penyelidikan Jabatan Perikanan, mendapati Julai, Ogos dan September adalah tempoh masa bagi induk betina melakukan migrasi secara berenang ke laut dalam untuk bertelur. Pun begitu, peredaran iklim yang tidak menentu kini ditambah dengan faktor geografi serta gegaran dan kekuatan arus yang berpunca daripada kapal berlabuh berdekatan dengan lubuk rezeki nelayan menyebabkan kawasan berpotensi menangkap hidupan udang karang sudah tidak semeriah dahulu lagi.
Semakin hari semakin dirasai sukarnya nelayan untuk mencari rezeki daripada hasil laut. Terutama sekali bagi hidupan marin keluarga krustacea yang mempunyai permintaan tinggi bagi pasaran tempatan dan luar seperti ketam dan udang karang. Kalau dulu pernah lah sampai 20 kilo, 30 kilo satu hari. Kalau dulu lah. Sekarang dah kurang lah. Adalah takkan 4-5 kilo satu hari tu biasa adalah. Macam kalau saya A kan 130, B 90, C 60. Pada hasil pendapatan kita tengok pada hari tu lah. Tanjung Leman adalah destinasi terbaik bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai kepentingan hidupan marin dengan ekosistem laut, khususnya yang berkait rapat dengan spesies terancam seperti udang karang. Pusat Informasi Refugia Perikanan Tanjung Leman yang beroperasi sejak 20 November 2017, ia adalah pusat informasi kedua negara yang dikhususkan sebagai pusat rujukan teknikal mengenai spesies udang karang dan spesies marin terancam di kawasan Tanjung Leman. Walaupun dibangunkan atas nama Tanggungjawab Sosial Korporat Johor Corporation, tetapi pusat ini lengkap dengan maklumat biologi udang karang yang hidup di perairan negeri Johor. Inisiatif ini secara langsung dapat mengelakkan spesies udang karang yang bernilai tinggi di pasaran terus dieksploitasi tanpa sekatan. Pemilihan spesies ini berasaskan kepada spesies-spesies yang mula menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Untuk spesies ini menghasilkan ataupun mengeluarkan telur, meskipun mengeluarkan telur yang banyak, satu ekor udang karang mampu mengeluarkan sehingga 1 juta telur, tetapi peringkat untuk mencapai saiz kematangannya mengambil masa yang begitu panjang, iaitu sehingga 5 hingga 7 tahun. Bayangkan di mana peringkat planktonik sahaja mengambil masa sehingga 6 bulan dan peringkat juvenile saja mengambil masa 1 tahun hingga 2 tahun. Untuk mencapai kematangan hingga mencecah kepada 7 tahun. Antara komponen yang disertai Malaysia sejak 2013 adalah penyelidikan saintifik iaitu mencakupi maklumat asas mengenai biologi udang karang dan tahap sumber perikanan yang ada di lokasi refugia, terutama di kawasan perairan Pahang Selatan dan Johor Timur. Fokus utama penyelidikan Jabatan Perikanan Malaysia menjurus kepada pengambilan data di pusat-pusat pendaratan udang karang yang menjadi tumpuan nelayan. Menerusi sampel yang dikumpul, penyelidik akan melakukan beberapa ujian rawak bagi memantau kehadiran induk yang mempunyai telur di laluan migrasi sekitar perairan Johor. Kajian ini meliputi pengenalan morfologi, pengesahan genetik serta populasi udang karang di tapak kajian, terutama sekali yang berkait rapat dengan saiz dan jantina serta kumpulan spesies udang karang yang menjadikan perairan Johor sebagai habitat mereka. Setelah itu, udang karang yang sesuai dijadikan sampel kajian dibawa ke makmal untuk melalui satu lagi proses uji kaji. Kali ini, penyelidikan lebih terarah kepada rantaian hidup dan sistem reproduksi udang karang. Pada peringkat ini, ujian dibuat untuk mencari maklumat yang lebih tepat tentang musim mengawan, waktu bertelur dan fasa dari telur menjadi larva. Larva adalah telur udang karang yang telah menetas. Daripada sampel yang dikutip, makmal Jabatan Perikanan berjaya menetas telur udang karang di peringkat filosoma secara mengeramkannya di dalam inkubator selama 10 jam. Hasilnya, telur menetas menjadi larva yang aktif. Semasa di lapangan, didapati larva udang karang ataupun filosoma bagi spesies Panolerus polyphagus ini paling tinggi dicatatkan pada bulan Julai sehingga September. Kitar hidup bagi larva udang karang ini terdiri daripada 10 peringkat filosoma sebelum bertukar menjadi piulurus dan juvenile sebelum menjadi dewasa. Tempoh jangka hayat bagi larva udang karang ataupun filosoma ini adalah lebih daripada 6 bulan.
Mengikut perkiraan nelayan tradisi, keadaan ombak adalah penentu kepada jumlah tahap pendaratan udang karang di lautan. Kerana secara semula jadi, semua hidupan marin akan keluar daripada habitat liar ketika arus kuat. Tetapi lain pula kaedah yang digunakan oleh penyelidik daripada Jabatan Perikanan semasa menjejak laluan migrasi udang karang. Pencarian bermula dari pesisiran pantai hingga laut dalam. Kaedah ini adalah berdasarkan maklumat jumlah tangkapan nelayan ketika waktu puncak bertelur, darjah kedalaman laut, serta struktur pesisiran pantai yang berbatu, berlumpur atau pasir. Daripada fakta-fakta inilah pemetaan dibuat untuk mendapatkan tapak kajian yang tepat. Endau, Penyabung, Mersing, Tanjung Leman, Sedeli dan Sungai Rengit menjadi fokus tumpuan untuk mengenal pasti laluan migrasi induk udang karang di perairan Johor kali ini. Dengan jarak 5 batu nautika dari daratan, pukat perangkap mula diturunkan bagi memerangkap larva Phylloxoma yang masih berkulit keras bagi tujuan kajian. Peringkat plantonik, larva untuk udang karang ni, dan juga larva ikan ni, dia berada di atas permukaan air. Jadi kita perlu menunda larva net ni di permukaan supaya kita dapat larva itu masuk ke dalam pukat. Melalui jumlah larva Phylloxoma yang diperangkap jelas membuktikan kawasan pemetaan tersebut adalah laluan migrasi udang karang membiak dan membesar atau disebut sebagai nursery. Lokasi ini perlu dilindungi bagi memastikan kelangsungan generasi udang karang pada masa akan datang. Sebagai bukti, selepas memerangkap larva Phylloxoma dan juga anak udang karang yang tidak berkulit, kumpulan penyelidik Jabatan Perikanan kemudian bergerak ke kawasan yang agak landai, iaitu di sekitar kedalaman air antara 30 hingga 40 meter. Fokus kali ini ialah untuk memerangkap udang karang dewasa ataupun induk betina. Biasanya, udang karang betina akan bergerak ke perairan yang lebih dalam untuk bertelur. Untuk itu, pukat dilabuh ke dasar laut buat seketika, dengan harapan udang karang dapat dijinakkan. Ini kerana udang karang mudah dijerat ketika air laut pasang penuh. Mengikut skala timbangan yang tertera, bagaikan ada pulangan daripada julat masa yang ditetapkan. Persoalannya, mampukah kawasan pembiakan udang karang terbaik di perairan Johor ini menghasilkan jumlah pendaratan hidupan marin yang tinggi dan berkualiti, seperti mana yang dikehendaki oleh permintaan pasaran? Kerana dari segi fakta, ekosistem di Johor yang mempunyai sumber semula jadi yang tinggi yang dikenali plankton, iaitu makanan udang karang semasa proses pembesaran dan pembiakan. Baik, daripada persampling kali ini kita telah berjaya mendapat 2 ekor udang karang Panulirus polyphagus dan seekor udang Tenus orientalis. Kawasan gelap atau warna hitam di sini yang disebut tar spot. Kawasan ini adalah kantung sperma yang ditinggalkan oleh udang jantan, dan udang betina akan membawa kantung sperma dan bersama telur dia ke kawasan laut dalam, dan apabila ia ingin melepaskan telur, ia akan memecahkan kantung sperma ini dan kemudian melepaskan telur. Dengan itu persenyawan akan berlaku dan telur itu akan terapung ke atas menjadi lawe udang karang. Bagaimana kita nak bezakan jantan dengan betina? Malangnya kita hanya dapat udang karang betina dalam persampling ini. Udang karang mempunyai 10 pasang kaki, 5 pasang kaki jalan dan 5 pasang kaki renang. Betina akan mempunyai struktur penyepit. Dan kaki renang mempunyai 2 bilah pendayung. Penyepit pada kaki jalan ini berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada telur
dan mengutip parasat-parasat yang mungkin melekat pada kawasan telur. Spesies ini adalah udang karang Panulirus polyphagus dan dia berwarna hijau, kemudian belang putih di bahagian abdomennya. Kita juga mempunyai satu lagi spesies udang karang coral yang disebut Panulirus versicolor. Salah satu mekanisme kawalan untuk melindungi spesies udang karang mewujudkan kawasan tertutup dan dilindungi dikenali sebagai refugia, iaitu satu usaha berterusan memfokuskan kepada penjagaan habitat dan tempoh kritikal dalam kitaran hidup spesies udang karang daripada dicerobohi. Spesies-spesies yang telah dikenal pasti semakin berkurangan ini dengan sendirinya akan dapat dipelihara dan dapat memastikan bahawa bilangan ataupun populasinya akan dapat dikekalkan. Sekiranya ini tidak dilakukan, maka sudah tentu spesies-spesies tersebut akan mula terancam dan seterusnya akan menjadi pupus dan sekaligus akan melibatkan ekosistem yang tidak seimbang di dalam sesuatu persekitaran tersebut. Hargailah apa yang di depan mata sebelum keindahannya hilang tanpa disedari oleh kita semua. Alam hanya sebentar, buana biru bertentara, salah orang nampak tentara, kalah kita tak suara.